Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang berusaha nazir atau pengurusi masjid, barisan saf kepimpinannya, jawatan kuasa, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, datuk-datuk, sahabat saya sahibul fadilah Ustaz Datuk Bahruddin, seterusnya orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga kita rafakkan kepada Allah, kerana kurniaan Allah kepada kita amat banyak. Semakin kita cerdik, semakin kita faham, kita akan lihat kita bergeluman dalam nikmat Allah, sehingga hitungannya tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung. Nikmat mata, kaki, tangan, termasuk hak dalam perut kita ni, jantung, pedal, hati, limpa, semua sekali nikmat, tuan-tuan. Yang kalau diambil sedikit nikmat ini yang memerlukan perubatan mungkin kadang-kadang ratusan ribu atau puluhan ribu ringgit. Itulah besarnya nikmat Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tajuk yang diangkat adalah berkenaan dengan negara rahmah dan juga rakyat sejahtera. Sebenarnya kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang tujuannya adalah sebagaimana kata Al-Mawardi, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan bersiasah dengannya. Dalam erti kata mengatur kehidupan mengikut apa yang ditaklifkan oleh Tuhan berdasarkan syariat Tuhan. Itu sepatut dan sewajarnya. Tapi malangnya, apabila mereka bermaharajalela dengan nafsu syahwat, apabila mereka rebah dengan bujukan syaitan, maka berlakulah apa yang berlaku. Peperangan sesama sendiri, pembunuhan sesama sendiri, melakukan aksi-aksi maksiat dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebangkrapan akhlak, sehingga akhirnya manusia ini sifat bahimiahnya atau kebinatangannya jauh lebih teruk daripada binatang. Seekor harimau, seekor singa, dia hanya membaham satu antelop atau rusa untuk mereka makan secara beramai-ramai puak dia. Lalulah antelop, lalulah kuda zebra, lalulah apa tepi dia, tak kisah dah sebab dia boleh makan dah. Kerana untuk survive hidup, dia buat macam tu.
tapi sayang 1000 kali sayang. Manusia, kita tengok bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada 6 September 1945 dan 9 September 1945. Kali pertama dibomkan, digugurkan, mati hampir 300,000 orang. Hak cacat tak usah kira lah. Harta benda jangan kira lah, jadi padan jarak, padan terkukuh. Kali kedua selepas 3 hari, yang mati 70,000 orang. Tuan-tuan bayangkan betapa banyaknya nyawa. Ini menggambarkan kepada kita bahawa manusia apabila lari daripada syariatullah, dia akan jadi terbebas, dia akan jadi tidak tepat tindakan-tindakannya. Jadinya Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul untuk membetulkan semula sistem-sistem kehidupan, yang akhirnya manusia itu betul. Dan betul manusia ni dia tidak boleh macam betul lembu, kambing, kubah. Dia tak boleh betul seperti harimau atau apa yang disarkaskan dia, atau dikandangkan dia, atau dizukan dia. Kerana pembetulan yang dikehendaki bukan semata-mata dalam bentuk paksaan, tapi nak keredaan, nak daripada hati dan sanubari yang mengakhlakkan dengan akhlak yang baik. Sebab itu tujuan Nabi diutuskan. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nas ilahi, Allah menyatakan dalam apa yang disebut lisan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuan-tuan, yang diminta supaya Allah bangkitkan seorang Rasul di kalangan mereka, yakni di kalangan penduduk Mekah. Tujuannya untuk yang pertama, baca ayat-ayat kamu. Baca ayat-ayat Allah. Sedangkan Quran tak turun lagi masa tu. Ni cerita zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Baca ayat-ayat kamu. Bila baca ayat-ayat Allah, ini al-qawlul fasl, sami'na wa ata'na. Inilah pedoman, rujukan hidup manusia yang menjadi perlembagaan dan dusturul hayah kepada manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi sebagai muallim yang sifatnya ajar dengan satu menua namanya Kitabullah. Dia ajar dan dia fahamkan. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah ini sifatnya 3. Pertama, mufassiratul lil Quran, nak tafsir apa yang ada dalam Quran. Yang kedua, mubayyinatul lil Quran, nak terangkan apa yang ada dalam Quran. Yang ketiga, muqarriratul lil Quran, untuk takrir, mengiyakan apa yang ada dalam Quran. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cuba dikemukakan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quranul Karim. Sebab itu tak pelik bila Aisyah dia nak mengulah tentang akhlak Nabi, dia guna sepatahnya. Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi SAW itu Quran. Sebagaimana Quran yang makruh, Quran yang kita baca, begitu juga Quran yang mutaharrik, yang bergerak. Maka Quran yang boleh kita tengok, apa yang Nabi buat, itulah Quran yang bergerak.
Sebab Nabi menafsirkan Quran melalui akhlaknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bukan sekadar itu, Nabi mengajar hikmah. Perkara ini jarang kita bincang. Dan kita biasanya terikat kepada ilmu dan jarang kita bahaskan erti hikmah ini. Tafsiran banyak dengan makna hadis Nabi, dengan makna kebijaksanaan, dengan makna kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Banyaklah makna hikmah. Tapi salah satu daripada makna hikmah itu kita faham tindakan dan aksi yang tepat sebagai satu rawatan dan satu solusi. Dan itulah jawapan yang paling tuntas untuk penyelesaian masalah ummah muskilatul hayat. Itu hikmah. Nabi bukan datang dengan ilmu semata-mata, tapi dihikmahkan dia oleh Allah. Yang Allah sebut, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah boleh bagi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikurniakan hikmah, sebenarnya orang itu dilesengkan kepadanya dengan kurniaan kebaikan yang banyak. Hebat. Nabi ajak kepada ummah ini hikmah. Sebagai contoh, dengar cerita Nabi perang banyak kali. Ada dapatan kajian dibuat semenjak Nabi perang sampai Nabi mati, dia perang kat 20 kali lebih. Orang yang mati tak lebih pada 200 orang. Kerana sifat rahmahnya. Tapi orang masuk Islam ribu. Ketika mana Nabi melaksanakan Hajjatul Wada' sahaja yang hadir hampir 100,000 lebih. Ada kata 124,000. Itu nak gambarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pembawa rahmah dan juga penyelesai masalah ummah dengan hikmah. Nanti saya akan contohkan satu dua. Dan yang keempat, tugas Nabi wa yuzakkihim. Yang ini mahalnya. Nabi nak mensucikan manusia. Nak suci macam mana? Kalau bu nak suruh mandi, ibu bapa kita suruh kita mandi masa kecil. Kita kotor, kita masuk dalam bilik air, kita mandi, kita sabunkan, kita gosok tubuh kita, kita bersih. Hak bersih macam ni, mari masjid ni semua hak bersih-bersih belaka dah. Tapi bila sebut tazkiyah di sini, tazkiyatun nufus, dalam hati kita ni berapa banyak sifat dendam ke semua, sifat iri hati, sifat tamak halauba, sifat tidak ikhlas, sifat merasa takabur dan merasa besar diri. Banyak tuan-tuan. Barang seperti ini benda tak nampak. Barang seperti ini benda orang tak nampak dan tak boleh tengok, tapi kita tengok. Datangnya Nabi, dia bukan bersih zahir manusia. Benar ada ayat, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Orang yang sedang berselimut, bangun dan berilah peringatan, takbirlah kepada Tuhan, agungkan Tuhan. Salah satunya, pakaianmu bersih betul. Ini zahir, tapi bersih hati ini. Inilah antara tazkiyatun nufus yang Nabi datangkan. Sebab itu bila kita bincang negara rahmah yang Nabi datang tu, kita tengok pelik. Pertama sekali bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah, kita tengok ini Rasul.
Barang tindakan dan aksinya sudah memberi makna yang cukup besar. Siapa di Kuba? Tak pernah berlaku dalam sejarah manusia bila pergi satu tempat nak pergi tempat lain, tiba-tiba telah buat satu perkara yang luar biasa. Nombor satu, dipacakkan dulu Masjid Kuba. Tengok, negara rahmah ini negara yang ada masjid sebagai pusat penyatuan, sebagai pusat ibadat, sebagai imarah, sebagai takaful islami. Syekh Muhammad Az-Zuhaili sebut dalam kitabnya Qadaya Mu'asirah, peranan masjid ni 6. Untuk semayang, untuk belajar, untuk ukhuwah, macam-macam, ada 6. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kemudian Nabi pergi ke Mekah, ke Madinah. Kuba dengan Madinah bukan jauh sangat, 15 km, 10, itu je, dekat sangat. Dalam perjalanan itu hari Jumaat masuk waktu semayang Jumaat, semayang dulu. Jarak antara Kuba dengan tempat tu 500 meter je, tak jauh mana. Nabi semayang dulu. Tuan-tuan, makna tuan-tuan tengok. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang di situ, kita tengok akhirnya nama Masjid Jumaat. Dalam perjalanan on the way, hari Jumaat, berhenti semayang Jumaat, jadi masjid. Sekarang ni Masjid Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah. Masyarakat sambut Nabi dengan begitu semangat. Pakat sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sambutan tersebut tuan-tuan tahulah betapa hebatnya. Kata Hasan bin Sabit, wallahi kami tidak rasa hari yang paling kami gembira lebih daripada hari Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah. Ini orang-orang Madinah duduk, dia kata seronok sangat. Itu nak gambarkan betapa sukanya mereka bila Rasulullah SAW masuk kota Madinah. Apa Rasulullah SAW buat, tuan-tuan? Mereka dikerumu oleh ramai orang. Oleh penduduk Madinah yang pelbagai ras, bangsa dan bahasa dan agama, termasuk Yahudi. Dalam keramaian itu, macam mana Nabi nak meletakkan negara ini negara rahmah. Nabi signalkan dan Nabi isyaratkan dalam bahasa yang mudah. Tujuannya tak lain tak bukan supaya tidak ada sebarang unit atau manusia di kota Madinah yang tak boleh nak buat apa yang disarankan oleh Nabi, melainkan pakat boleh belaka. Arahan ini bukan terpakai kepada orang elitis atau pembesar atau orang-orang yang kaya atau bangsawan, tapi arahan ini budak kecil pun boleh buat, fakir miskin pun boleh buat, orang susah pun boleh buat, orang sederhana ada pun boleh buat, orang kaya pun boleh buat. Tak boleh buat 4-4, 3 boleh buat. Tak boleh buat 3, 2 boleh buat. Tak boleh buat 2, 1 boleh buat. Mesti punya boleh punya. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, tebarkan salam,
Kita nak sebut Assalamualaikum warahmatullahi, payah ke mudah? Mudah. Tak sampai 10 saat. Beri salam. Salah satu tanda akhir zaman, salam hanya diberi kepada orang yang kita kenal. Orang tak kenal kita tak beri salam. Tapi kalau kita sudah menjadi biasakan dalam masyarakat kita beri salam, cukup baik. Salam menambangkan hati dia baik sebab dia doa kepada saudara dia hak baik. Kita kena ingat dalam Islam, kita doa ke orang hak baik, Allah patah balik kat kita dapat baik. Jadi jangan kita kedekut doa. Kau baik, aku doakan kau diam-diam. Tapi bahasa pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita doa dah diam. Maka hasil daripada doa tu juga kita akan dapat. Beri makan kepada orang. Beri makan ni bukan mesti RM400, RM3,000. Kadang-kadang kita beri makan jamu sahabat kita tepi jalan seorang. Bukanlah mesti besar. Betapa hebatnya Nabi sebut ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Mu takutlah api neraka walaupun secubit wakhma. Tuan-tuan, ambil sebiji wakhma. Wakhma ni tuan-tuan cekoh bukan cekoh durian tu memang dah. Cekoh belah wakhma tu dengan tangan. Yalah, jangan hok keras, hok lembut ni. Belah, mu ambil sikit, aku ambil sikit. Oh. Sikit itu dikarenakan kerana Allah menyebabkan seseorang itu selamat daripada api neraka. Sementara kalau banyak. Tapi syaratnya ikhlas lah. Tengok, ajak orang makan. Sekarang kita berada dalam satu situasi kos. Kalau kita tanya orang, siapa yang cukup? Semua kata tak cukup. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita akan cukup dua perkara. Kita akan cukup bila kita kata kita cukup. Cukup. Saya cukup, insya-Allah. Itu namanya qanaah. Hakikat nak kata tak cukup, memang semua tak cukup. Saudara, gaji saudara berapa? 48 tadi. Grade 48. Cukup tak? Tak. Orang kata tak apalah, oleh kerana kau tak cukup, kita bagi kat hang 84. Ada tak 84? Grade 84, itu dah 48 nak ikut 84. Tak ikut. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang kaya, dia ada kereta sebuah, dia akan ada kereta sebuah lagi. Akhirnya kereta dia tu jadi gudang. Dia terasa. Kata Nabi SAW, manusia kalau dia dapat segunung mah, dia mikir nak segunung lagi. Kita kata, mampu macam mana ni, dah cukup dah segunung. Dah cukup lagi. Jadi tak pelik kalau kata tak cukup, memang tak cukup. Cukup bila mati cukup. Hai, mati cukup dah, cukup. Sebab itu orang nak mati, perkara pertama yang dia minta apa? Perkara pertama dia minta satu, kerana nak buat satu. Dia minta dengan Tuhan pas pun ngomong kerana nak sedekah. Di situ nilai sedekah besar. Mana cukup dah tu. Law akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Kalau lah ya Allah kau beri pas pun ngomong aku sikit je, aku nak sedekah. Itu besar nilai. Jadi Nabi sebut kepada kita, jamu orang makan. Ada tuan-tuan dengar tak cerita P. Ramlee? Saya dah ingat dah. Saya ni bukanlah kaki sangat pun, tapi masa kecil-kecil dengar lah sikit-sikit.
Ada cerita apa, mungkin saya tak ingat banyak. Tapi salah satu dialog tu, perokok ni nak pergi rokok. Satu nak rokok rumah doktor ni, hak baik, dia kata tak boleh, dia baik, banyak sedekah macam tu. Perokok pun tahu, aku tak boleh nak rokok, baik jangan. Rumah ni, ni kena zakat tak bayar ni. Tengok tu. Tengok. Bila orang baik dia jadi lain. Budaya atai muta'ah beri makan. Ini baik. Saya duk fikir macam di masjid ni lah. Walaupun rumah comel-comel, tapi di celah-celah rumah comel ada juga orang yang susah. Kita kalau boleh ada satu tabung. Sebab manusia ni kalau boleh dia makan paling teruk pun nak sekali sehari. Dia perut Melayu ni dia kena nasi juga. Roti tak ada, dia kena nasi. Kalau boleh ada tabung makan di masjid. Ambilnya waktu tengah hari. Pakai bagi RM10 seorang, RM5 seorang. Deal dengan beberapa kedai kaya. Kedai makan. Caranya kita masak nasi. Masak sepuyuk besar. Dalam hak boleh muat 8 kilo. Sekilo orang Melayu boleh makan dalam 10 orang. Itu kalau nasi Arab. Kalau nasi Melayu mungkin 15 orang. Maknanya kalau 8 kilo dekat 100 orang boleh makan. Masak nasi. Kemudian kedai tu kita beli lauk hak yang mana hak nak tak habis, minta sedekah, minta separuh-separuh. Situasi win to win. Beli makan. Tengah hari start makan pukul 12.45. Jangan pukul 11. Sebab kita nak kepung juga dia. Jangan makan saja, mayang-mayang saja. Kena juga give and take lah kata. Jadi kena dia akan jinak. Biar dua-dua. Jangan beri makan dia terenak, orang kata tak betul. Tak malah bahasa nampak kasar. Ajak makan macam tu. Melainkan dia sibuk sangat itu satu ketika, tak apalah sekali-sekala. Ajak makan. Ini dakwah. Ajak makan. Dia pun makan, keluarga dia makan ini. Allah bagus tu. Akhirnya masjid diimarahkan. Rizki Allah bagi. Dan ini satu perubahan. Oh, masjid ni bagus. Akhir sekali anak-anak yatim yang fakir, yang miskin, bila dia berjaya ke Menara Gading, dia jadi orang besar, dia akan kata, aku tak akan tengok atas muka bumi Malaysia tempat yang paling baik melainkan masjid kampung aku. Nazirnya baik, jawatan kuasa masjidnya baik, Tok Iman, Tok Bilalnya baik, penduduk kampung. Kita nak jamu seorang-seorang 3 hari bolehlah jamu. Lepas tu 14 tahun pula jamunya. Sebab banyak kaliku. Tapi sekadar lepas RM10, RM5 setakat ada, kita tengok penuh je orang datang. Anak-anak miskin datang. Tak apalah orang kaya seorang dua nak mari pun. Dia nak santuni. Sebab dia akan rasa, oh bagus. Akhirnya siapa? Allah barakah. Ini akan jadi negara rahmat. Kita tak nak bincang negara sangat, nak bincang tempat kita ni tempat yang rahmat. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Boleh buat, tak masalah. Begitu juga yang seterusnya, wasilul arham. Jaga hubungan. Silaturahim. Untuk bergaduh ni masalah. Perangai kita ni bila ramai bergaduh. Bila banyak mulut bergaduh. Jadi salah satu daripada elak bergaduh ni, jangan cakap banyak. Tuan-tuan tengok kenapa di pasar ramai, kadang-kadang kita tengok orang gocoh. Tapi dalam masjid jarang kita tengok aksi orang gocoh. Kenapa? Sebab dalam masjid, hak tukar cakap seorang je, penceramah. Hak lain senyap.
Walaupun penceramah tu lama ceramah, waktu dia tengok jam, tengok lama bila nak berhenti ni, mesti 2.5 jam ni. Untuk saya ceramah memang saya tak lama tu. Saya terpaksa minta negotiate dengan kita punya bos kita ni. Nak pendek, dia kata pendek sangat. Tu saya lajuk sikit tu. Bukan, yang penting matlamat kita sampai. Sambung silaturahim. Bergaduh ni letih dah tuan-tuan. Semua pakat bergaduh. Peniaga dengan peniaga bergaduh, ustaz dengan ustaz bergaduh, imam dengan imam bergaduh, nazir dengan nazir, ahli politik lagi lah bergaduh. Pakat gaduh semua aksa. Letih dah kita. Jadi macam mana kita nak selesai ni? Jangan bergaduh. Kita sama-sama tengok macam mana Nabi boleh bina yang kepalanya masing-masing dengan samsing, dengan kerah, dengan semangat jahiliah dulu sebelum Islam. Tapi Nabi lentukkan jadi Islamiyah berakhlak tinggi. Hebat kita tengok. Baik. Ini orang panggil, kalau kita kata satu keluarga besar, betul sungguh. Memang hebat dulu. Kita boleh fikir, tiap tahun ada anak-anak bawah kita, maksud saya anak kampung kita, taman kita yang akan masuk universiti. Kita buat 2 kali di rumah Jumaat, dan ini kita nak bagi kepada staff, kepada anak-anak kita. Mu kaya ke, mu miskin ke, dah mu masuk universiti, maka tanggungjawab kami untuk beri santuni. Suka dia akan ingat Allah. Cara berada, buat cara berada. Cara tak berada, dah 50 riyal seorang, 50 riyal seorang lah. Kurang-kurangnya boleh beli, tuan-tuan. Dia tak beli apa pun, dia beli top up handset dia. Maksud saya ada sumbang seronok dia, tuan-tuan. Ini silaturahim. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah pada waktu malam ketika mana manusia tidur. Suka saya kata, sesukar mana hidup kita, sepenat mana hidup kita, bangkitlah waktu malam semayang walaupun 2 rakaat. Kerana waktu malam ni ada waktu-waktu ibarat panahang yang melunsur pada waktu malam yang mengena sasarannya, yang disebut doa silahul mu'min. Doa itu sebagai senjata kepada orang Islam, orang beriman. Doa Allah wafak, Allah taufikkan, Allah beri masa kita doa tu kena pada kehendaknya, maka kita akan berjaya, tuan-tuan. Jangan kita lupa sembahyang malam. Bukan untuk ustaz, bukan untuk pendakwah, bukan untuk orang soleh, tapi untuk manusia yang bernama mukmin muslim. Sebab Nabi cakap ni umum kepada semua sekali. Pakat bangunlah sembahyang malam. Ini baru kampung rahmah, taman rahmah, tempat rahmah dan hidup sejahtera. Saya kalau orang tanya apa impian, antara impian saya, tapi perkara ni tak mungkin berlaku, tak apalah, tapi impian. Impian saya nak tengok kalau adalah kampung ni, saya bukan nak cabar tu macam kena melawang pula. Pernah tak berlaku mana-mana taman, sini baik mana-mana pun, cuba buat semua orang taman tu macam contoh esok tak kerja, esok cuti, tengah hari Zuhur pakat semua mari sembahyang sejid. Mari macam tua, muda, kecil, mari tak boleh sembahyang lah. Jangan seorang pun tak sembahyang. Ni duk tengok TV ni, kata tengah ada. Payung. Pakat mari semua mari sembahyang. Tak apa, tak payah wirid panjang pun, tak apa baca doa. Hang sibuk sangat, tak apa, tengah jalan wirid lah.
Nak mari dulu ke masjid. Hak tu pun comel sangat tu. Tapi memang payah. Memang payah. Seorang ulama besar nama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang Mesir. Sekitar 900 Hijrah lahir dia. Dia hidup. Maknanya lebih kurang dari 500 tahun lepas lah. Dia ni tok guru. Tapi tuan-tuan boleh bayanglah sistem hidup zaman 500 tahun lepas. Dia pergi ke sebuah kampung Badui yang rumahnya kemah-kemah. Orang kampung ni bila Syekh datang, dia sedia kemah khah dan dia sedia satu sumur telaga. Syekh masuk sinilah kalau nak ni. Dia tak ada dalam bilik, kemah duduk. Jadi Syekh ni dengan murid-murid dia pun tidurlah malam. Perangai Syekh dia bangun malam, semayang. Kakak nak subuh, sejam dua dia bangun. Dia pergi sumur. Dalam masa dia nak pergi sumur, dia tengok semua khemah-khemah ni sudah ada pelita dan lilin nyala. Tradisi zaman dulu, bila tidur padam lampu gelap habis. Itu cara sebenarnya. Kita tidur ni sampai cerah, tu mata tu tak bertahan. Zaman dulu kalau tidur, Nabi pun suruh macam tu. Yelah, maklum sajalah pelita mari tikus langgar, tikus munduk pula langgar. Siapa pula terbakar habis. Contohlah. Itu salah satu sebab ni kita pun tak tahu. Tidur. Jadi bila ada pelita nyala ataupun lilin nyala, maknanya orang dalam rumah tu bangun. Apa yang berlaku, dia pergi hendak setiap rumah tu, pergi dengar. Khemah pertama sedang baca Quran. Khemah kedua sedang semayang. Khemah ketiga sedang wirid. Khemah keempat sedang munajat doa. Khemah kelima sedang baca Quran balik. Ni semua habis. Kata dia, kalau inilah orang kampung macam ni, sudah barang tentu barakah Tuhan turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah penduduk kampung negeri beriman dan bertakwa, bukan beriman, dan bertakwa, kami akan buka berkat-berkat, plural, jamak, daripada langit dan daripada bumi. Nak barakah. Kita hidup ni kita nak berkat. Sebab itu bila beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semayang subuh, pagi-pagi baca email, baca doa. Dalam kunut, wabarik lana fima atai. Ya Allah, berkatlah bagi kami apa yang kamu kurniakan. Nak berkat. Nabi sebut dalam hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada awal-awal pagi. Berkat. Tengok hasil daripada ini akan dapat rahmat. Masyarakat akan rasa tenang jiwa. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita boleh hidup sehari saja zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kalau kita baliklah, kita boleh hidup zaman Nabi sehari atau 3 hari, demam kita. Nak cakap bab bola, buat-buat tu tak ada bola. Nak tengok TV, buat-buat tu tak ada tengok TV langsung. Sejarah kata lepas mayang isyak, dia mayang pun awal. Masuk isyak biasanya gitulah. Lepas tu balik tak ada. Tidur. Sebab dia kehidupan sihat.
Kita kalau tanya orang sini ni, siapa tidur pukul 9? Tak ada. Pukul 10, 10 tak awak lagi. Pukul 11, 11 pun payah lagi nak tidur. Sedap-sedap pukul 12. Jadi hidup tu hidup tak sihat. Minta maaf lah, bukan tuan-tuan saja, hamba pun sama juga lah. Nak bangun tu jadi bergeliat, payah tu. Tapi kalau kita tidur Allah, oh bagus. Pukul 4 kejut dah, boleh sembahyang dah, boleh ngaji Quran. Hidup sihat. Hidup ni kena sihat. Sekarang ni bila hidup penat sangat ni, letih. Saya tengok muka ni pun nampak macam letih-letih semua ni, nak berhenti awal tu. Tak berapa sangat awak. Mata tengok lain macam dah. Kehidupan. Baik tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam. Mung boleh masuk syurga dengan selamat. Pak perkara, beri salam, sambung silaturahim, jamu orang makan, sembahyang malam. 1 hablum minallah, 3 hablum minan nas. Apa lagi nak? Dapat keredaan Allah. Hati pun tenang. Ni dalam hati kita penuh dengan bengkak. Mana bengkak? Bengkak. Letih. Banyak bermasalah. Saya pun tak tahu apa benda masalah. Masalah. Siapa syekh tu kata, awak apa masalah awak? Orang ni jawab, saya tak ada masalah syekh. Itulah masalah awak, tak ada masalah. Orang lain penuh dengan masalah. Sebab tak ada masalah. Masalah juga. Kalau tak ada masalah, macam kita lah nampak. Ibu bapa termenung. Anak kecil ni, mari. Kita temak macam tu. Hang ni apa benda nampak suka sangat? Duit ada berapa dah poket? Tak ada apa. Dah kenapa girang sangat? Saya tak ada masalah. Kita pula tak suruh anak tu bermasalah. Hamba pergi ceramah semalam. Ada seorang tu riwayat. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, Datuk, anak murid hamba umur 13 tahun, 11 tahun, kecil-kecil lagi, ada dah darah tinggi, ada dah gaul, ada dah kecil manis. Zaman dulu kalau kita dengar tu penyakit nyang kita, atuk kita umur 50 tahun ke atas. Sekarang umur 10 tahun ada tu. Mikir depression. Apa benda ni? Rugi berapa juta lah. Tak ada. Tekanan. Kita tak tahu. Kita nak cari hidup. Saya nak tunjuk. Saya baca satu kisah. Saya dengar. Kisah ni saya sebut 2-3 kali. Tapi tak apa, kita ulang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata, benda yang paling gagah sekali, yang paling kuat sekali atas muka bumi ni ataupun di dunia ni namanya besi. Siapa surah pun ada surah besi, suratul hadid. Kuat. Nak buat bulldozer, nak buat pedang, apa semua besi, besi kuat. Tak kala besi kuat. Allah ciptakan api, api boleh melebur dan mencairkan besi. Api kuat. Tak kala api kuat, Allah ciptakan air, air itu boleh memadamkan api. Tak kala air kuat, Allah ciptakan awan, awan yang tolong bawa air tu hujan tu. Awan lah. Jadi awan kuat. Tak kala awan kuat, Allah ciptakan angin. Angin boleh sapu awan tak mana kiri kanan, tak depan belakang. Tak kala angin kuat,
Allah ciptakan bukit kerana bukit ni boleh tahan angin. Jadi angin tak lepas. Tak kala bukit kuat. Allah ciptakan seorang lelaki, itu yang kuat. Himmatul rijal tuzalzilul jibal. Semangat lelaki tu boleh goncang bukit. Berapa banyak dah bukit tak ada dah sekarang, kena sodok. Gondok banyak tak. Habis bukit. Ada tempat tu nama bukit, tapi mana bukit tak ada bukit tu. Nama bukit tapi tak ada bukit. Habis bukit. Tak kala lelaki tu kuat, Allah ciptakan tidur. Jadi tidur ni kuat pada lelaki. Sebab itu kalau tuan-tuan tidur majlis ni, saya tak marah. Sebab dia paling kuat. Tuan-tuan tengok seorang lelaki tu berbongsa. Taing ngatuk tidur ke air dia keleleh. Ular lalu atas kepala waktu. Kuatnya tidur ni, hebat. Tak kala tidur kuat, Allah ciptakan duka cita. Duka cita itulah paling kuat. Orang tu mengatuk, mak mesti mak. Ada apa? Hang ngatuk sangat ke? Ya ngatuk sangat. Gini, aku nak bagi tahu kat kamu, tapi kamu tidur lepas pada mu dengar ni, mu tidur lah. Apa dia? Ayahmu mati dah. Tidur lah. Dia kata tak apa, nanti aku bangun tidur, aku baru nak sedih, aku tidur dulu lah. Boleh ke? Hilang serta-merta. Tak tidur dah. Sebab duka cita dia. Tak kala duka cita yang amat sangat ini kuat. Duka cita ni dia serang kat mana tuan-tuan? Tangan ke? Tak, hati. Maka obat penenangnya adalah zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sebab itu orang Islam bila dengar orang mati, duka cita, apa semua sekali, dia kata apa? Inna lillah. Hamba kita ni milik Allah. Lam litamli, Allah milik. Wa inna ilaihi raji'un. Kita padanya kita akan kembali. Lega. Zikrullah itulah paling kuat. Nabi menghadapi musuh nak perang, apa Allah ajar? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Haza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini tak apa. Jadi maknanya zikrullah paling kuat. Sebaliknya Allah kata wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalaulah mereka tak berpaling daripada aku, hidup sepik, susah hati, duka cita, pening. Mari masjid. Kurang-kurangnya mana nasi? Ada makan tak mana? Ada makan. Bajet maknanya mari bawa anak isteri, tak payah masak dah, makan dah hari ni. Saya dah mikir dah, kalau saya tak jadi mufti, susah hati apa-apa, tak ada kerja, saya ingat saya nak teka nak baik dengan Tok Iman. Sebab Tok Iman ni biasanya kenduri kahwin, ada orang jamu makan, dia dapat makan. Jadi mudah, kalau nak hidup lah, ibarat kot kata. Jadi sebab itu pergi masjid, insya-Allah ada. Pisang-pisang pun hari Jumaat, pergi awal lah, jangan pergi akhir, tak ada, tinggal tandang. Kita pun faham. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah. Bila tajuk negara rahmah, kita boleh applykan di sini, di kampung kita, di taman kita, buat cara mudah gitu je.
apakah buat tabung ni untuk nazir isytiharkan ataupun ni okey kita tak, saya sebagai mukaddimah saya tak RM5, dia pun tak RM5 apa kata. Seminggu kemudian kita tengok umum buat telus. Okey kita pun mula jamuan. Siapa dia susah, siapa dia keperluan makan apa-apa, ala kadar tengah hari bawa lah anak beranak apa semua sekali ni bagi makan. 2 hari, ni tak cukup, kita boleh ajar, ni cukup. Akhirnya kita tahulah. Dan 2 minggu tahu dah. Mungkin kita kata Jumaat ramai sikit. Hari Selasa kurang sikit. Sebagai contoh, kita akan tahu. Itu saja yang dapat saya sampaikan tuan-tuan. Akhir kalam, apa yang saya bincangkan ni ada dalam buku Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dalam buku ni. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah dalam buku tu. Kedua, kadang-kadang kita sambut Maulidur Rasul Sallam ni banyak kali. Banyak kali. Bukan sekali setahun. Ada orang tu 14 kali setahun. Perekat masjid, perekat surau, perekat pejabat, perekat jabatan, perekat negara, perekat negeri, perekat kampung, perekat taman, perekat lorong, macam-macam perekat. Cuma hari ni saya bermurah hati. Saya bermurah hati. Saya nak bagi kat tuan-tuan RM10 seorang. Dengar ayat habis ni, tak ayat habis susah saya. RM10 seorang. Dengan syarat seorang di kalangan tuan-tuan, dia boleh bangun, dia boleh jawab apa yang saya minta. Kalau 100 orang lah saya bagi RM10, walaupun saya akan habis 1,000, tak apa. Saya tak pernah buat macam ni, tapi tak apa. Saya seronok sangat. Saya nak tuan-tuan beri jawapan kat saya. Apa dia soalan? Soalan biasa. Sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Bukan kepada Abdullah saja. Kalau Abdullah tu ramai boleh lah. Saya akan sebut sekali, lepas tu bangun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Siapa dia boleh cuba sekali? Kalau salah sikit pun saya tak bagi. Tak maaf lah. Ni sambut orang kata Maulidur Rasul, sebut sayang kat Nabi. Boleh ingat tak? Kalau tak boleh ingat, balik sekarang mesti kena beli satu seorang. Beli. Anak 5 beli 5, suruh ngapa? Abah kata ni hadiah, tapi mudah apa aku puk pala. Biar ingat tanda kita sayang kat Nabi. Mula-mula kita ingat ni dulu cukup. Saya tak nak panjang-panjang lagi tanya bini Nabi apa ni, semua ada dalam ni. Pedang Nabi semua ada dalam ni. Kecil rekak, tapi kita nak biar budaya boleh ingat tu. Tuan-tuan, kalau masjid ni semua ingat, panggil TV3 pun kejut. Oi, masjid ni hebat. Pakai ingat nama Nabi tak pernah berlaku kata. Biar ingat. Biar kita cakna sikit. Sama juga, kita pun nak tahu tentang Imam Syafi'i. Boleh kita tengok. Tinta nasihat untuk anak-anak kita semua. Masa peliharalah, ni buku yang paling saya sayang. Kita kena ada time management dan kena ada quality times. Dalam buku ni saya nukilkan ramai tokoh-tokoh yang jaga masa, dan terakhir halal dan haram dalam Islam. Ialah Nabi pun royak mana halal mana haram, kita boleh tengok semua sekali. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bahasa yang saya guna kasar, tak sesuai dengan khalayak sini. Sesungguhnya kita semua
nak zahirkan rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din min ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.